Okey, mula-mula sekali kita kena buka website Taobao lah. Okey, oleh kerana website Taobao ni dia daripada China, so dia punya interface semua bahasa Cina lah. Tapi bila kita buka menggunakan Google Chrome, kita boleh translate dia ke English. Jadi kita boleh faham sikit-sikit lah kalau English ni. Okey, so untuk barang saya nak beli panel wainscoting. Jadi kita cuba type kat sini panel wainscoting. Dia sebenarnya kena cakap kena tulis. Bila kita search dalam bahasa Inggeris ni kadang-kadang tak berapa tepat. Nampak? Dia tak berapa tepat. Tak apa-apa benda dia ni. Tapi mujur lah kat Taobao ni, dia ada search bergambar kat sini. Jadi kita cuba search bergambar ni, klik kat gambar ni. Jadi saya dah savekan gambar wainscoting tu siap-siap. Jadi kita cuba letak search gambar. Okey. Kalau letak search gambar macam ni, kemungkinan barang yang kita cari tu dapat lah. Okey, dekat sini kita boleh cari semua barang yang kita nak. Macam okey, untuk kes saya ni saya perlukan panel wainscoting seperti ini. Okey, jadi kita boleh tengok lah harga-harga yang dipamerkan yang mana. Okey, so setelah kita berjaya pilih seller yang kita nak, jadi kita cuba pilihlah barang yang kita nak. Okey, macam kat sini, ini antara seller yang paling murah yang saya jumpa. Jadi saya nakkan saiz 4 meter ni dengan warna putih. Okey, so kat sini dia tulis itu 2 yuan bersama dengan RM1.30 Malaysia lah. Tapi walau bagaimanapun saya kena confirmkan juga dengan dia punya customer service ni, sebab barang ni panjang. Saya yang saya faham the mark price maknanya 3 meter in length, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang maknanya satu batang mungkin dia hantar 3 meter. Jadi 3 meter ni panjang. Jadi saya nak kena confirmkan balik dengan customer service dia. Jadi kita boleh hubungi customer service dia melalui aplikasi yang ada kat Taobao ni lah. Dia panggil aplikasi apa, Aliwang ke apa, saya pun tak apa pasti. Tapi yang ini ada ikon apa ni, kartun macam buih ni. Okey, kita klik kat sini kontak ni. Okey, Aliwang chat protokol. Okey, first time jika komputer kita tak ada benda ni, dia akan suruh kita install dia punya apa, panggil apa kat sini macam extension lah. Jadi kita install saja extension dia. Bila kita dah install, kita boleh buka. Okey, kita buka. Alright. Okey, so bila dah buka application untuk chat ni, saya dah tanya dia. Okey, kebanyakan seller-seller dekat sini dia bahasa Cina, jadi kita kena communicate dengan bahasa Cina lah. So apa yang saya buat, saya Google Translate saja. Okey, saya pergi ke Google Translate. Saya tanya berapa minimum kan. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah saya punya perbincangan lah dengan seller ni. Kat sini saya tanya dia what is the minimum order quantity per piece. So dia pun dah jawab dah. Untuk barang ni saya screenshot, saya bagi. Lepas tu dia dah jawab dah 18 meter. Jadi saya nak beli lebih kurang 100 meter, hantar ke alamat ni. Okey, jadi saya tanya dia berapa, bukan, yang ini saya tanya dia berapa shipping cost jika nak hantar ke alamat yang itu. Okey,
Ini betul. Saya tanya dia, how much is the shipping cost of 100 meter? So dia jawab lebih kurang dalam 80 yuan. So okey lah kita. Lepas tu dia beritahu lagi yang ini kena 3 meter. Nampak ni 3, yang ini meter. Minimum order 3 meter. Jadi kena beli sama ada 99 ataupun 102 meter. 100 meter tak boleh, 100 bahagi 3 tak dapat. Jumlah yang tepat sebab dia 3 meter kan. Jadi kena 99 atau 102. Okey, so sudah confirm. Jadi bolehlah kita beli. Okey, kita add to cart sahaja terus. Okey, lagi sekali nak ingatkan, kadang-kadang sistem tabau ni dia hang. Kita nak add to cart, dia kena try banyak kali, tapi tak apa, cuba banyak kali hingga berjaya kita add to cart dia. Okey, so bila kita dah add to cart, kita boleh pergi ke sini, shopping cart ni. Dekat bahagian atas ni shopping cart, jadi kita klik kat dia, dia akan buka kita punya item-item yang kita add kat shopping cart lah. Okey, contoh loh, kalau kata saya nak beli yang ini, lebih kurang macam Shopee, Lazada jugalah. Kita klik sahaja. Okey, berapa yang kita nak. Lepas tu, okey, yang ini harga dia, excluding freight, maknanya dia tak masuk lagi shipping ni. Okey, contoh tadi saya dah sembang dengan seller tadi, dia kata shipping dalam 80. Kita kena, lepas ni kita kena contact dia balik untuk kita confirmkan shipping, sebab dalam sistem ni dia tak tahu berapa, kadang dia hentam saja berapa shipping. Jadi kita okey. So kita cuba contoh, kita cuba add ini untuk beli minimum 3 meter. Tapi dia kata tadi minimum 18 meter kan. Tapi ini tak apa, untuk contoh sahaja. So kita proceed lah untuk bayar. Okey, bila kita dah buka ke sini, dia akan, alright, sebelum tu saya nak beritahu yang untuk barang ni besar, panjang. Saya perlukan bantuan ship forwarder untuk hantar ke Malaysia, sebab seller-seller yang ada kat China ni dia tak boleh hantar ke Malaysia. Jadi banyak fresh forwarder yang ada di internet ni yang menawarkan perkhidmatan tu. Tapi dekat sini saya nak gunakan perkhidmatan hantar to you yang ini. Okey, pertama sekali, okey, hantar to you. Sebab apa saya guna hantar to you ni? Setakat ni saya research untuk barang ni, dialah paling murah. Untuk 0.3 CBM menggunakan kapal laut ke West Malaysia, sea shipping West Malaysia normal goods, lebih kurang dalam 210 yuan. So ada seller lain, shipping forwarder yang lain, ada yang 250, ada yang minimum CBM 0.5. Jadi macam barang saya ni tak sampai dalam 0.3, tapi dia minimum 0.3 CBM. Jadi dia kena harga minimum lah. Barang saya tu lebih kurang dalam 0.18 CBM sahaja, jadi kena bayar 0.3 lah. Jadi, kalau lebih pada 0.3 ni, dia harga lain pula. Alright, so saya pilih hantar to you ni. Jadi macam mana? Pertama sekali kita kena register lah. Okey, bila dah register, kita kena copy address warehouse dia di China. Okey, ni warehouse address dia. Okey, warehouse address. Ini adalah dia punya detail. Warehouse address dia kita kena copy pada kita punya tabau dulu. Okey, pertama kali kita buka tabau kita,
pergi kat nama kita ni, kita punya account. Okey, dekat sini account ni. Dia tak nampak. Kita back dulu yang ni. Okey. Ni nama saya. Okey, dekat shipping address ni. Okey. Kita fill in warehouse ni. Orang address province dia. Province apa? Ni dia dah tulis Guangdong. Kita akan pilih Guangdong. Lepas tu city dia Guangdong. Mana province Guangdong? Kita try dulu. Okay, Guangdong. City Guangzhou. Area Baiyun District. Street ni the town of Zolingtan. Dekat sini dia tak ada tulis the town Zolingtan, dia tulis Zolingtan Zen ni saja. Okey, lepas tu postal ini copy paste. Nama kita, consignee name ini, kita punya customer marking, nama kita punya account dekat ni lah. Okay, cell phone number ini, cell phone number. Okay, lepas tu pastikan set as default space itu dan save. Lepas tu kita pergi balik kita punya shopping cart tadi. Okey, 3. Select yang ini. Okey. So, dia akan hantar ke sini. Kena 2 kali bayar lah. Pertama sekali daripada seller ke warehouse, shipping. Lepas tu nanti bila dah sampai ke warehouse ni, kita kena bayar kat warehouse ni, ship order ni untuk hantar ke Malaysia pula. Okay, ini kemudian kita buat yang ini dulu. Alright. So pastikan waktu kita register akaun kita guna alamat Malaysia lah, register supaya dia tahu kita bayar daripada Malaysia. Jadi boleh bayar guna credit card dengan bank di Malaysia untuk tabau lah. Alright, kita try submit order. Okay. Untuk okay. For overseas users, please select from the following payment method. Alright. Untuk macam Malaysia, kita boleh bayar melalui e-banking kita. E-banking ni tapi dah ada service charge lah, 1.5 service fee. Kalau ini bayar menggunakan credit card, siapa ada credit card bayar pakai credit card lah. Saya akan bayar pakai credit card. Tapi untuk anda yang ingin bayar online banking, boleh klik kat sini. Alright, kita tengok apa yang ada. Alright, dia ada Maybank to you, ada CMB Click, semua ni. Klik masa tu dan bayar. Okay. Okay, setelah kita bayar apa semua, dia akan, bila dah confirm pembayaran kita, dia akan tulis sini the buyer has paid. Okay, saya lupa nak record sebelum ni. Untuk produk ni saya beli 27 meter dan ini 126 meter. Jadi harga shipping dia sistem detect 700 yuan. Jadi saya tak bayar, saya cancel balik. Jadi tapi order saya masukkan tapi tak bayar. Kita cancel pembayaran. Dia akan bagi masa dalam 24 jam untuk kita bayar. Kalau tidak, order ni sistem akan delete lah. Jadi dalam masa 24 jam tu saya contact balik seller dan saya tanyakan balik harga saya. Okey, yang ini kalau kita lihat, yang ini harga dia, shipping dia ni 765 yuan sistem detect. Jadi saya contact balik seller ni dan suruh dia perbetulkan balik lah.
ke 80 yuan seperti mana yang setelah kita bincang yang terdahulu, 80 yuan. Alright. Selepas tu tak lama selepas tu seller dah betulkan 85 yuan. Jadi total ni semua adalah 453 yuan. Lepas tu barulah kita bayar. Bila kita bayar, dia akan jadi seperti ini. The buyer has paid. So yang ini tunggu to be shipped lah. To be shipped ke alamat yang warehouse tadi. Ini shipping ke alamat warehouse tadi menggunakan hantar2you.com. So kita tunggu berapa hari dia akan sampai ke sini. Bila dah sampai, kita kena update untuk kita kena buat kat sini pula nanti. Setelah 4 hari kita order, akhirnya item yang saya order ni pun akhirnya sampai ke warehouse hantar to you ni. So pertama kali saya nak ceritakan mengenai hantar to you punya extension ni, ship for me extension. Dia ada dua cara. Satu, kita kena key in manually, agak remeh lah. Lebih baik kita guna dia punya extension, kita install dekat sini. One click assistant ni, dia ada bagi tahu cara-cara macam mana cara kita nak plugin dia, nak download plugin dia. Lepas tu cara-cara kita nak gunakan lah. Bila kita dah download, and then dia akan ada kat sini. Nanti bila dah seller tu ship out kita punya item, dah send kita punya item, kita akan klik kat sini terus. Jadi dia automatic masuk dalam sistem dia. Jadi tak payahlah kita nak key in manual. So macam sini saya dah submit. Tapi kat sini kita boleh edit balik package lah kalau kita nak. Ini status saya punya item, dia dah sampai, arrive. Bila dah sampai, mana dah ada kat gudang lah. So apa perlu kita buat sekarang ni, kita kena buat dia punya DO pula, delivery order. DO ni untuk hantar ke Malaysia pula. Alright, dekat ship for me ni arrangement mana lah dia. Kejap. Kat sini my delivery order, tak ada apa lagi lah. Ini my delivery order ni untuk hantar ke Malaysia lah. Ini my product order daripada China punya, daripada kita beli kat China Taobao ke 1688 ke, dia akan hantar ke sini. So dah sampai satu. So sekarang kita nak kena buat delivery order. So kita just try, kita submit ya. Kita klik ke sini and submit. Ini item dia, quantity, harga item yang kita beli. And then ini dia tak timbang lagi apa semua. Kita just submit je, nanti dia akan timbang. Kemudian kita kena buka lain lah, check lain lah. So untuk kali ni kita submit je dulu. So saya ini address, ini address kita di Malaysia. Alright. Betul, address betul. Alright, delivery method. Untuk item saya ni panjang 3 meter, kena pakai sea shipping. Sea shipping, sea West Malaysia, East Coast normal goods. Add on service optional over. Ini kita tak apa, kita submit je dulu, tengok macam mana. Alright, so your delivery order has been created. Selepas kita dah submit order untuk timbang, and then tunggu dalam 1 hari selepas dia habis timbang.
kita akan tengok balik status kita. uh, dia dah habis timbang, dia pergi ke wait to deliver. So maksudnya bersiap sedia untuk dihantar je lah. So ok, yang ini dia status wait to deliver. Bayaran 210 yuan bersamaan dengan 0.12 M3 lah, cubic meter. ok, nanti kita akan cek balik status dia bila dia dah deliver. ok, selepas 1 hari kemudian, ok, kita punya delivery order ni dah bertukar status dia kepada delivery. So ok, kita tengok tarikh ni, start deliver date 1 hari bulan 7 2021. So kita tunggulah berapa hari dia akan sampai. Kalau mengikutkan dia punya maklumat yang terdapat dekat website ni, kalau menggunakan sea shipping ni mengambil masa dalam 18 hingga 25 hari untuk sampai ke Malaysia. So ok, kita tunggulah bila dia akan sampai. ok, selepas dalam lebih kurang 17 hingga 18 hari, kita buka balik kita punya hantar to you ni. Kalau kita tengok balik, ok, status masih delivery, tengah delivery, kita klik kat dia, and then ok, ini dia punya tracking. Boleh klik kat order tracking ni. ok, so sekarang kita boleh tengok kita punya progress tracking lah selepas 17-18 hari lebih kurang lah. ok, tadi 1 hari bulan dia prepare to hantar. So 2 hari bulan 7 ni, apa dia ni, kita copy, kita translate balik. Apa dia tulis, ketibaan. ok, masuk dia tiba di kapal lah. Dia tiba di gudang, ketibaan belum naik kapal lagi kot, dia tiba dekat kapal kot maksudnya. So mengambil masa 2 hari juga. 4 hari bulan 7 dia kabinet. Apa pula kabinet ni, mungkin maksudnya susun kot. Kita try English. ok, kabinet arrival, kabinet maksudnya mungkin dia susun untuk masuk dalam, saya rasa dia susun masuk dalam kontena ni, kabinet ni. Arrival ni sampai ke kapal, yang ini dia susun masuk dalam kontena. 4 hari bulan. So 6 hari bulan, ok, China Export Declaration, maknanya ni custom declaration. Bila dah masuk dalam kontena, dia orang kena declare apa yang barang keluar. So 1 hari juga, 2 hari jugalah daripada masuk barang dalam kontena. 5 hari bulan tak ada apa, 6 hari bulan baru declare custom. Lepas tu 7 hari bulan pun tak ada apa, 2 hari, 8 hari bulan selepas tu jadi apa, 8 hari bulan selepas tu, barulah custom clearance complete. Barulah mendapat pelepasan custom lah selepas 2 hari declaration. ok, selepas hari yang sama juga, selepas declaration custom complete, ok, dia bagi tahu status estimated arrival, mungkin sampai dalam 13 hari bulan 7 sampai ke Malaysia. Ini dia punya estimate arrival sajalah, tak tentu lagi ni sampai dalam 13 bulan 7 ni. Sebab akhirnya 9 hari bulan 7, esok kan 1 hari, selepas 1 hari, ok, dia baru berlayar. Maknanya daripada 1 hari bulan dia nak berlayar tu mengambil masa 9 hari. ok, daripada seller tabau nak hantar ke warehouse tadi pun mengambil masa 2 hari. Kita proceed timbang 1 hari, 3 hari dah kat situ. Sini 9 hari, 9, 10, 11, 12, lebih kurang 12 hari dah. Alright, dia berlayar. So 9 hari bulan berlayar, dan akhirnya 16 hari bulan
97 ni dia dah dekat Malaysia dah ni rasanya. Ok, arrival dah sampai kat Malaysia, tapi ini belum timbang apa, belum declaration custom apa semua lagi ni. So ok, tak apa, kita tunggu saja nanti. Alright. Ok, setelah 4 hari, ok, kita buka balik. Akhirnya ada update pada barang saya. So 16 hari bulan tadi dia dah sampai Malaysia. Ok, 18 hari bulan pula, kita tengok apa yang terjadi. Ok, pada 18 hari bulan dia custom clearance. So selepas 2 hari dia sampai Malaysia, 16 hari bulan, 17 hari bulan, 18 hari bulan baru custom clearance. Lepas tu tunggu 1 hari, 19 hari bulan, dia jadi custom clearance complete. Ok, dia mengambil masa 1 hari untuk clearkan apa, clearance daripada pihak custom. Ok, lepas tu 1 hari lagi selepas clear custom, barulah open the cabinet. Open the cabinet ni maksudnya mungkin keluar daripada kontainer lah kot barang tu. Ok, maksudnya kalau dah keluar daripada barang kontainer ni, bila-bila masa saja dia akan ship ke depan rumah kita lah. So kita tunggu daripada 20 hari bulan ni bila barang tu akan sampai ke rumah kita. Ok, so guys, setelah 2 hari dia buka kontainer tu, akhirnya barang saya pun sampai ke rumah. So total lebih kurang mengambil masa dalam 25 hari lah daripada China untuk sampai ke Malaysia. Ya, ok, barang dah selamat tiba. Kalau korang suka video yang aku buat ni, bolehlah korang tekan butang subscribe, like dan share di bawah. Alright, sekian, terima kasih.